Jadi doa saat ini kita sebut nusina. Bapa? Beza mana nasina dengan nusina? Kalau kita baca nasina, maksudnya kita sengeling. Kita sengaja buat lupa apa Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesehatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Ya Allah, berikan rezeki sebelum mati kami sempat bertaubat, dan kami dapat hafal 37 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan belajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini dapat lagi kita sambung sesi kita. Namanya kita ucap syukur kepada Allah karena Allah masih lagi pilih kita duduk dalam majlis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa dia bersungguh-sungguh duduk dalam majlis ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Namanya apa namanya? Nama apa? Sakit. Mengeluh. Kanak sehat. Kanak ke kanak. Nah, ada apa dia? Tak lagi. Tak lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang keduanya saya minta maaf. Kat saya ada mesej semuanya main logat-logat tak ingat. Dengar buat kereta ni, tak boleh terima lah. Tak ada beli apa ni? Quran. Dan yang ketiganya, insyaAllah kita sama-sama nak baca seperti mana yang kita bincangkan minggu sebelum ni. Kita nak baca bermula daripada surah An-Nas. Betul? Saya sebut surah An-Nas kita akan baca. Nanti kita akan tengok tajwid dan juga penerangannya, insyaAllah satu persatu. Saya baca kemudian ikutlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada, tak semalu. Tak semalu. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Okay, apabila kita baca isti'azah gapo yang kita perlu ingat kalau baca isti'azah ni? Itu ketika kita menyebut huruf ain. Kita sebut au.
Nak buat lagu mana? Ni lidah kita ni kita turun bawah. Maknanya kita tekan ke bawah. Dalam keadaan kita raya begini. Kata kita nak tak sebut kalau kita sebut kita maknanya jadi huruf hamzah. Dia kena seolah-olah kita nak tekan benar. Gitu. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minah ni huruf shin. Shin ni dia ada satu sifat yang biasanya orang Melayu jangan dia silap. Dia silap, banyak orang Melayu silap baca ni ataupun baca Quran tak kira mana. Maka dia tidak ada sifat yang dipanggil sifat tafasyi. Sifat apa? Tafasyi ni mana gini? Berhamburan ataupun bahasa mudah yang ngecik ataupun kita kata dalam mulut ni awak kita awak ikut tak apa sebab tak apa gitu jadi huruf shin ni kalau kita baca kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitan betul ke tak bacaan kita betul dah dia ada dah sifat hamas mudahnya angin tu tubik dah tapi dia tak semua molek dalam mulut jadi tak semua molek inilah dia memerlukan sifat yang dipanggil sifat tafasyi sifat apa? Atas sebut tafasyi tafasyi jadi sifat tafasyi ni jadi kita kena minasyaitonir rajim betul sebut minasyaitonir rajim. Bapa yang sungguh sebut siapa kena sebut gitu minash agak-agak nama apa tak ingat kamu cik mana ya bapa yang kena sebut siapa gitu mau ya sifat urut dia tafasyi bapa bapa yang siapa kita kena buat gitu tak boleh dia teka bapa ada satu tu benda lain bapa kasih gana sifat tafasyi betul saya faham sifat tafasyi tu tajwid dari segi perbuatan kita apa kena perbuatan tu kena buat tafasyi sebab kita nak apa nak ambil siapa ni nak ambil siapa apa setan minasyaitonir rajim faham mana yang kita baca ni kalau kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim bapa dia mau baca Quran tak bertajwid gitu mau bapa dia mau baca tak sempurna tajwid tu sebab tak rasa tak faham a'udzu billahi minasyaitonir rajim bila kita faham kita sungguh nak nampak setan ni faham maksud saya jangan ni faham kan ayat faham kita buat dah bukan nak mengajar kalau mengajar dia bukan gini mengajar dia tak cakap kan saya mengajar lagu apa faham buat faham kan faham ayat tak jadi pandai jangan betul kan nak ambil sungguh baru lagi tapi nak ambil sungguh tu dengan cara Tuhan suruh kita baca bertajwid baca betul baca bertajwid jadi apabila kita baca betul dengan bertajwid menyebabkan perbuatan kita itu selari dengan apa yang kita baca boleh faham
syaitanir rajim. Bapa yang kita baca lambat kita pun. Bapa yang lambat kita pun. Sebab kita sebut huruf ta, lagu mana kita sebut ta? Sebab dia ni isti'la, kerahnya dia ni. Isti'la ni mana kita kena akak. Sebab dia ni orang jenis akak diri. Dia jenis orang akak diri. Mana dalil? Mana kata yang orang akak diri ni? Dia kata apa? Dia kata apa? Aku buat daripada api. Dia buat daripada timnya. Apa tim? Bukan buat tim. Tim. Tanah. Dia buat daripada tanah. Aku buat daripada api. Jadi dia akak diri dia. Sebelum ni Allah akak darjat dia. Tapi dah ni dia akak darjat dia sendiri. Maknanya kan sombongnya dia. Boleh faham? Minasyaitanir rajim. Bapa tu hadamu rajim, reja itu pula. Bapa ada reja. Bapa yang ada reja. Reja. Saya nak suruh buka Mina. Dia tanya, bapa kita baca gini. Dah dia kena baca kita. Tak boleh, dia kena faham. Faham konsep dia. Zaman dulu, jin-jin ni semuanya dia boleh naik ke langit, dia dengar apa berita daripada malaikat-malaikat. Apabila Quran ni turun, maka Quran kita nak baca surah malam-malam kita baca surah apa malam-malam? Surah Al-Mulk kata apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Baca? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan dia jadikan langit ini, dia comelkan langit ini. Kemudian Allah jadikan adanya peti. Peti itu untuk apa? Guruh itu untuk tujuan peti. Apa tu? Ambak setan, ambak jin. Lepas tu dia kata waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dia panah setan. Jadi makna dia ni kena reja sama. Reja. Lepas tu kita kena beringat. Kalau kita duduk luar, taing-taing guruh tu kan. Tu kena beringat. Kena sabar. Biasa tengok kan. Kalau Mak Saleh video-video kita. Orang belah luar, kita jaga sikit. Takut. Jadi kita boleh nampak apabila kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita sungguh. Dan setan ni guru dia hasut siapa mula-mula? Dia hasut siapa dia? Mula-mula. Nabi Adam, mana? Nabi Adam mula-mula. Jadi kita nak tahu mana Nabi Adam. Minggu sebelum ni saya cerita dah huruf Ain. Kita baca a'udzu. Sebab tu kena baca sungguh. Dia tak boleh baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak sungguhnya demo. Tak saya tahu kau cerita Nabi Adam. Faham? Jadi kita nak baca Quran tu kita rasa nak baca Quran tu bertajwid sebab kita nak faham dan kita nak amalkan dan kita nak praktikkan dalam kehidupan. Kita nak marah ke setan dan kita nak ingat cerita Nabi Adam. Sungguh-sungguh kita nak buat. Sebab tu kita kena rasa nak ngaji tajwid tu. Kalau tak, hari ni buka ilmu tajwid, baca ilmu tajwid. Buka ilmu tajwid, tak apa, asal kau baca saja. Kena tak ada masalah Betul tak? Mari dah perasaan kita. Berapa kali betul Fatihah dengar tu guru? Habis-habis, taja. Lama dah ada Berapa tak berasa kita? Tak rasa nak betul Fatihah. Dan tanya orang bukan nak apa? Berapa? Macam kau ni sendiri, berapa tak rasa nak betul Fatihah? Yang tu guru. Betul apa? Berapa rasa nak betul? Sebab tu pandai dia. Berapa nak ngaji tak pandai tu? Faham tak? Kita baca nak ngaji tak pandai tu sebab apa? Sebab kena baca tajwid. Tak, kita tak faham setakat tu. Kalau kita faham setakat tu,
maka kita baca Quran, maka kita betul tajwid setakat tu je. Betul lah. Kita tak menhayati tujuan Quran ni, kita nak tahu hati kita mati ke tak. Kita nak tahu hati kita ni hidup molek ke tak. Mekar molek ke tak Quran di hati kita ni. Maka kita kena tengok apa nama? Kita kena tengok lagu mana pembelajaran kita terhadap Quran. Kita pergi Quran tu setakat mana? Kita sungguh nak ngaji Quran tu setakat mana? Kita sungguh nak faham Quran tu setakat mana? Baru kita nampak, oh gini perjalanan Quran. Boleh? Itu yang pertama kali kita faham satu sudut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka kita akan baca yang pertama ialah Bismillah. Benar kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Baca kita betul ke tak? Betul tak baca kita? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa salah? Tak sebut huruf ke apa? Huruf ba tak sebut kan? Kita tak sebut molek huruf ba. Berapa pentingnya huruf ba tu kena baca? Oh, sebab kita baca tajwid ni. Dok, kalau kita faham setakat tu, maka kita pun malah belajar tajwid. Dia mari perasa, malah belajar tajwid. Apa aja tajwid, apa penting faham? Macam kita. Kalau kita baca tak bertajwid, maka kehidupan kita ni tak akan rasa. Kita tak akan berasa. Sebabnya ke? Bismillahirrahmanirrahim. Tak adanya perkataan ba yang berbaris bawah itu akan menyebabkan apa nama? Akan menyebabkan hilangnya gantung kita kepada Allah. Seolah-olah kita kata apa? Allah Rahman Rahim. Kita ke ayat kita. Allah Rahman Rahim. Seolah-olah kalau mudahnya kita buat nyanyi bacaan ataupun kita buat nyanyi bacaan yang mana ini adalah kalam Tuhan. Payah nak rasa kalam Tuhan. Dia nak rasa kita ni baca kalam Tuhan. Kita ni kalau bini kita, orang kita sayang, ataupun kalau zaman gawe kita paling sayang, ataupun ayah kita, mak kita, atau mesej kita, atau benda kita, bagaimana kita react kepada benda tu? Bagaimana kita meresponkan benda tu? Bagaimana kita responkan benda tu? Sungguh nak kita respon. Lebih-lebih lagi, contohnya orang mesej. Apa nama ni, jabat tegawar gini ambil PT 200 Oh, sungguh lah. Respon lalu. Bila aku apa? 10.5. Tak apa mungkin lalu. Hak sakit tu kan lagi. Tolak wheelchair ding. Tak siapa. Ada sungguhnya. Tapi apabila Quran tak respon kita. Bapa Quran kita tak respon kita. Itulah menunjukkan hati kita ni tak subuh. Nak makan nasi. Tak makan apa. Tapi rohani tak makan tak berasa. Jadi kita kena faham sesuatu. Bapa kena ngaji tajwid. Kalau saya nak ngajar tajwid, insya-Allah mentah ngajar tajwid ni. Ajar hukum ikhfa hakiki, izhar halqi, izhar mutlaq, izhar riwayah, nak cerita betul-betul. Boleh 2-3 patah. Minggu depan ngajar pula. Patah ingat pula. Kan? Sebab nama hukum. Buat apa nama kita nak tahu nama hukum kalau kita tak menghayati Quran? Nampak? Jadi bismillah tu kita kena baca lah ke mana? Baca gini. Bismillah. Jelah. Bapa huruf ba ni, kita baca huruf ba ni, dia kena ada bibir. Dia kena rapat bibir. Bapa kena rapat bibir. Sebabnya huruf ba ni makhraj dia di sini. Dia apa hikmah dia? Hikmah dia kalau kita nak
Royak tu nak kata diri kita dengan Tuhan tu sungguh-sungguh. Orang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya kita nak baca. Habis kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada jadi. Boleh faham? Okey. Cara dia kan kita buat. Ba baca ba. Bi bu. Bas bismillah. Baru kena. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak? Surah ni kita baca lah ni surah An-Nas. Surah apa? Surah An-Nas. Surah An-Nas ni ia turun masa ke apa? Ia turun ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, dan ketika itu Nabi disihir. Nabi kena sihir. Nabi ni kena atas sihir ke orang Yahudi. Maka Allah turunkan 3 surah ini, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. 3 surah ni. Lepas tu Nabi SAW sebelum tidur, dia akhir apa? Baca surah ni, itik tangan. Itik tangan lepas tu dia pun muka. Sampai ke habis. Sampai ke habis. Hak ni saya sendiri tak buat jadi amalan lagi benda ni. Jadi kalau siapa boleh buat amalan, sangat bagus. Biasa siapa buat amalan hak gini? Golongan mana? Golongan orang tahu. Ada. Siapa dia? Siapa yang biasa keluar tabligh? Kaji keluar tabligh. Kaji keluar tabligh. Kaji. Kaji. Lagu mana keluar tabligh? Boleh yang dia ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ajar apa? Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya betul. Hafal tu. Kalau siapa nak buat hidup ke amalan kita, dia kena duduk keluar tabligh sekali. InsyaAllah. Apa ada dia boleh buat air besok. Kalau tak keluar tabligh pun, terabak sekali. Terabak. Bukan mudah nak buat. Tahu kan? Fadilah dia siapa yang beramalkan benda tu, maka dia akan dilindungkan daripada kejahatan-kejahatan jin dan manusia. Hindari daripada benda tu. Kita tak tahu orang hantar kita ni bagaimana. Banyak benda-benda hak lah ni. Kalau bak ngata benda-benda ngaruk ni biasa. Tak puas hati kena makan. Tak puas hati orang ni naik pakak. Pergi cari Tok Pak Musia. Tok Pak Musia ni mati dah tahu kan. Mana? Dekat dengan Lagu Batok. Kenal tak? Situ Tok Pak Musia besar. Kalau nak gigi. Tapi mati dah tu kan. Mati dah. Mana dia ke apa? Mana dia mati bunuh. Bunuh ke jauh. Nama dia saya tak sebut lah. Mana lagi? Dekat ketik. Ketik mana? Dulu orang panggil perut. Dan dia panggil apa? Jambu. Situ. Bagian-bagian kita. Orang Melayu tak lepas daripada perkara itu sekiranya dia dimelayukan, bukan di agama Islamkan. Faham maksud saya? Kalau kita buat style Melayu, adat Melayu nak ke mana? Masuk 4 bulan, apabila roh seseorang itu masuk roh, ngada ni.
Maka dia pun dia ambil wahnya letak atas tu nengge. Biasa nengge je lah ni. Tak ada. Oh, tak ada. Kat saya ada kat saya. Ada hotel apa pun. Tak ada. Tu saya jauh je lah. Kita 31 ni jauh je lah. Dulu. Tapi nenek saya yang kaya. Kena pergi nengge saya masa tu dalam 3 tel. Nengge. Nengge kamu pula dah. Mana saya mengajar, saya berkuliah di Masjid Kuba Banten. Saya katalah botol. Botol ni ada nama lain gitu. Di sini panggil apa botol? Jebu. Puas dengar saya. Apa nama? Lepas aku tu baru saya kata, ni nama dia. Biar kita tahu. Apabila kita ni tak jadikan Islam agama dalam diri kita, maka kita tak akan belajar benda. Kita baca Qul huwallah bila baca Qul Allah. Kalau mayasar Allahu akbar walad dhalim bismillahirrahmanirrahim wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad Allah. Itu Qul Allah. Waktu pun bunyi Qul Allah Allah bunyi dah. Nak gaduh bela. Okey, ada soalan. Ustaz baca saat ni, masa baca surah kan, Ustaz baca tak bertajwid, betul tak? Saya baca kan? Baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tak baca bertajwid. Apabila benda tu menjadikan amalan, maka tajwid itu diringankan. Saya ulang. Bila benda sesuatu ayat Quran dijadikan amalan, okay, maka diringankan tajwid dia. Contoh dia, kalau kita doa lagu mana? Rabbana, ada yang doa gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Doa gitu kah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina. Doakan. Adakah tu kan? Ataupun doa lagu mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sekali Allah. Amin. Jalan ayat gitu, sekali. Jadi kalau kita baca Rabbana atina min ladunka rahmah, apapun doa ataupun bacaan, jadikan amalan diringankan tajwid dia. Tapi kalau kita nak baca Quran, maka kita kena ambil pegang. Kena ambil berat pasal tajwid. Okay. Pokok pertama ataupun yang utamanya dalam surah An-Nas. Bapa dia sebut An-Nas. Kita kena sebut kan? An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ikut saya. Baca. Sekali lagi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bapa kita baca bi rabbin an-nas. Kita baca ni sebabnya alif lam syamsiyah. Kita kena baca dengan dengung. Di antara hikmahnya supaya kita dengung sebentar. Mu ni jenis manusia hak pelupa ke lagu mana? Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna. Ada cik ni baca Allahumma dzakirna. Tak ingat? Pak Cik Hashim baca tak baca? Allahumma arhamna. Cik Hashim tak dengar? Tak baca Allahumma arhamna. Anda tak ingat? Siapa yang ingat? Kau kena buat lagu baru ingat. Doa je.
Allahumma rahamna bil Qur'an. Waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma tak ingat. Bukan nasina dah. Kena baca nusina. Baca kena nusina. Allahumma dhakkirna minhuma nusina. Baca. Wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Kalau anak saya ya amin. Paham lagi kita sudah. Kita sudah. Sudah. Kau sudah sungguh kan? Boleh nak sudah kan? Kau nak sikit lagi? Sikit lagi. Jadi doa saat ini kita sebut nusina. Bapa. Beza mana nasina dengan nusina? Kalau kita baca nasina, maksudnya kita sengaja, kita sengaja buat lupa ke apa Quran. Kita sengaja kau buat lupa. Sengaja. Kita sengaja buat lupa. Tak. Kita lupa sebab dosa kita. Kita tak ingat Quran, tak ngaji, tak boleh baca Quran. Orang tua sebut apa nama orang tua sebut dulu. Tak ada kasar sikit. Dia panggil apa? Gelap perut. Bapa demo tak boleh baca Quran hari ni ni. Bapa tak berasa nak baca Quran. Gelap perut. Benar dah. Benar tu benar lain. Benar tu ia lebih kepada apa? Mu ni tak pandai bahasa kasar kan kita kata benar lain lah. Sampai sebut lah. Tapi kan bukan benar dah. Kita ni tak pandai ni sebab apa? Sebab gelap perut. Bapa orang ketua sebut gelap perut, dia tak sebut gelap hati. Kenapa? Hari ni awak ni kena mikir lah ni. Baru gabung hari masjid nak tidur apa nak? Nak mikir. Bapa orang tua sebut gelap perut kerana perut ini adalah segala-galanya. Yang memberi peranan yang penting kepada hati kita. Bapa hari ni orang boleh apa? Budak-budak lah ni perangai dia ni kurang ataupun diri kita malah. Rasa tak malah? Lama malah. Bapa malah? Sebab kita makan belakang. Pemakan yang memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Kalau dalam ilmu tasawuf dia bahasa kasar bagi tutup guru dia sebut apa? Jangan jadikan mulut engkau seperti tong sampah. Bunyi kasar ni. Jangan jadikan mulut kita ni seperti tong sampah. Masuk belakang. Bila waktu masuk belakang? Tai kena nyakit. Tai kena nyakit tu. Saya ingatkan diri kita dan semua duduk depan saya ni lebih kurang umur kita ni. Orang berumur setelah umur 30 ke atas kena banyak patai makin ni. Kena bermula patai. Kalau tanya saya patai ke apa saya kat gula. Saya tak pakai gula. Air lah, air manis ke apa saya tak pakai. Makan benda lain ke apa saya pakai gula-gula sikit-sikit. Tapi air manis saya tak pakai. Saya kena nyakit ke tak ada nyakit. Sebab apa kita pentingnya kita kat gula awal-awal? Sebabnya itu di antara penyakit yang menyebabkan kita malah. Makan ada sebut kata Milo kan? Kita makan Milo. Air Milo tu banyak. Kau segar kau nyet tu.
Kau sekat aku kan nyetok nak tanya. Kau apa? Kau apa kan? Dalam aku Milo tu bukan kau sehat dah. Sebab dia semua benda-benda ni sudah diyahudikan. Benda-benda gini. Tapi kalau kita kecek diyahudikan tu makin berlaku lah kita dah. Tapi kita, mana pun kita boleh patih, kita patih. Kerak sikit-sikit. Janganlah kata kat gula, kat pas ni masuk tak bergula. Dah. Maknanya kalau nak makan, nak minum air, kurang ke benda-benda kita. Jadi malah saya. Teraku kan. Kurang kot insya-Allah. Dan kau lama ke apa? Itu kau besar, betul tak? Kau kata kau tak sihat, kau tak kena jaga. Bagi-bagi pemakanan ni, inilah dalam surah ni dia menitik beratkan. Di antara benda yang kita kena lapor lah, dia kata apa? Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Adanya syaitan ni mari gini. Dia guna perkataan al-khannas ni sebab apa? Syaitan yang mari dia cocok dia pergi. Dia cocok dia pergi. Atau mana al-khannas? Kalau terjemahan tu dia tulis apa? Yang selalu mengintai. Maknanya apa? Dia mari royak kita, lepas dia pergi. Kalau cukup tak? Dia kata apa? Pasal gaji Quran lah. Mudah lagi, mudah. Dia pun memikir. Jodoh aku baru 30 lebih. Tak apa, mula. Lagi mula. Lepas tu, kita pun mari perasaan. Tak boleh. Aku mati mana? Dia pun mari pula. Jodoh takut mau mati dah. Mengaji sikit Quran. Buat ngaji lah. Moga ada orang ustaz main ngajar, buat ngaji lah. Lepas tu kan, lepas tak ngaji lah. Lepas habis kelas kan, pasal ngaji. Dia tipu kat tu pula. Pisau lah saya. Dia tipu kat tu pula. Kita pun kita tak boleh buat ngaji. Memang kita kena ngaji. Dia pun kita pun sungguh ngaji. Sungguh ngaji gini. Dia mari tipu ke mana pula? Dia mari tipu kata kan. Kena gaya kau gaya lah. Kita ngaji. Kita ngaji kena gaya kau gaya. Dia mau ngaji banyak tu. Islam lah. Kena tipu kau ria pula. Lepas tu kita, ia mari gitu pula. Kita pun, mana boleh riak ni tak baik. Kita pun ngaji dalam keadaan kita kata kan, kita tak ayat orang. Apabila kita tak ayat orang pula, dia pun mari asal. Jangan ayat orang, mengaji musuh orang. Mengaji musuh orang saja. Jadi ustaz-ustaz tak semua mari majid. Tak semua mari ngajar. Dia mari sampai tahap saya, dia mari kita tak semua ngajar. Semoga takut muria, takut kau yang ngajar ni. Dia pergi pula. Mana boleh gitu, tak lepas ni. Tak lepas. Dia pergi pula. Kita pun main ngajar. Dia pun main. Semua orang yang duduk atas majlis ni, tak pernah berlaku, tak pandai berlaku. Jodoh, aku seorang pandai. Gitu. Tapi, sebab tu nama dia Al-Khannasi main kita. Orang ni tak habis lagi ni. Dia lepas dah ni ujian ni. Aku kena tipu kau ni pula. Itu sifat syaitan. Sebab tu kita baca ni, kena baca masa kita baca A'udzubillah ni, minasyaitan. Kena amat sungguh-sungguh. Kita amat sungguh-sungguh. Kosak dalam hati. Ya Allah, aku nak baca Quran ni, hambat syaitan ya Allah. Biar hidup jahat. Ni kalau kita baca A'udzubillah minasyaitanirrajim. Takutnya begini ya. Bila-bila A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau nak isap aku, sila. Cuma saya minta tolonglah. Minta aku belakang saya tak apa. Hormat saya sikitlah. Bukan sebab apa? Sebabnya kita katakan biar kita ada kehormatan. Bila kita isap aku, dia tak mari nyakit kita dah. Dia mari nyakit kau orang. Kena mikir situ. Kalau kita boleh mikir situ, insya-Allah. Cuma orang lama ni, saya tak berapa nak tegur mana. Orang baru. Kita tolonglah orang baru. Orang-orang muda. Dan mana isap aku, lagi demo.
Kalau dia nak mati dalam keadaan rokok lah kita tengok. Tapi so ya kita. Janganlah mentang-mentang lah kita ni isap weh, gatal tekuk. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Nak buat tali naik tai kau? Nak tunjuk apa? Nak tunjuk kata hebat buat dosa kau? Nak tunjuk hebat kata aku ni isap rokok. Pun kau tegak. Nak suruh kata aku ni isap asap. Kalau dia mau nak suruh isap asap, dia mau pergi isap. Itu kata kami. Pergi isap ni. Isap. Supaya kita tahu kita apa. Ni saya tegur ni supaya kita tahu apa erti hormat orang. Hormat orang tu kita nak isap rokok silalah. Kalau lagi, kalau betul-betul isap rokok, kita tahu kita ni hormat kepada orang. Terai isap rokok depan anak demo, baru lahir. Berani tak isap rokok? Kita nak isap rokok, isap depan bayi anak demo. Berani tak? Tak berani. Lagi. Tapi apa depan orang? Oh tak apa isap rokok tu depan. Bapa isap rokok? Rokok tu dulu namanya apa? Danhe. Bapa isap juga rokok, sedangkan di rokok tu ada apa? Ada gambar apa rokok? Ada gambar baruh lagi. Ada gambar apa? Gambar budak bayi ke apa gitu ya? Ada gambar lagi sikit. Apa orang isap rokok? Orang tak cara penyakit sebab ke iklan dulu tu dia menjadikan rokok itu adalah lifestyle. Orang isap rokok orang hebat. Sebab tu jadi. Orang isap rokok rasa hebat. Tak lama tak isap rokok ni tak jadi. Dari hidup saya sekali je saya letak rokok daun, ambil letak mulut, lepas tu acun nak kacang, ambil tahu. Siapa kaum saya ni 30 hari, alhamdulillah. Tuhan jaga mana tu. Sebab apa? Kita baca Quran. Mulut kita baca Quran. Mulut kita zikir. Apa nak campur lagi dengan benda hang tu. Muhasabah lagi. Kalau belum isap rokok lagi. Dan kita akan raya. Payah ustaz nak berhenti rokok. Memang payah nak berhenti rokok. Memang payah. Tapi kalau kita ada keazaman kita berhenti sebab kita nak biar mereka ni raya ke Allah, biar Allah sayang kita, berhentilah. Tapi step by step lah, jangan lagi ni betul-betul ustaz cerita soal ambil apa. Tidak tu, step by step. Boleh puasa boleh. Boleh puasa kita boleh cut. Bapa lepas boleh puasa tak boleh. Tapi bila puasa pun biasa saya tengok kalau hak tegar benar, dia isap rokok, dia sahur rokok, buka rokok juga. Biasa. Benda mikir dah. Boleh. Jadi pentingnya benda-benda kini supaya kita apa? Percayalah. Siapa isap rokok, baca Al-Quran dia tak jadi. Saya ulang. Siapa isap rokok, tajwid dia, makhraj sifat dia tak jadi. Bagaimana? Besar bibir. Nak kena molek Gantinya. Dan kita isap rokok, kemungkinan gigi kita ni akan mula rongok ke apa. Tak sayang kau. Dan kita dapat hidayah nanti. Sampai satu masa kita dapat hidayah, kita nak baca Quran, tak dia nak sebut dah baca. Sebab gigi tak ada. Tak sayang. Jadi bagi kita bagi mikir. Kita tengok sosok. Jadi sekadar tu sajalah. Minta maaf lah sikit. Kita boleh buat. Tapi buat, dia bagi buat santai untuk kita dapatkan ilmu, biar kita nampak apa tujuan Quran ni. Tujuan Quran ni untuk apa? Dan saya tinggalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama ambil pedoman dah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal qala al masjidil haram
فقلت يا رسول الله ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجid. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, aku berkata, Rasulullah, dia tanya Nabi, masjid mana hak mula-mula dibuat atas muka bumi ni? Maka Nabi jawab, Masjidil Haram, iaitu di Mekah lah. Faqultu ya Rasulullah, maka dia tanya pula, lepas tu mana pula? Qala thummal Masjidul Aqsa, Masjidul Aqsa. Qultu, dia tanya, kam kana bainahuma, berapa tikah lepas buat aja Kaabah, kemudian pergi buat Masjidil Aqsa tu? Qala 40 sanah, tikah 40 tahun. Tikah 40 tahun. Thumma haithuma adrakatka as-salah fasalli. Kemudian mana-mana tempat boleh buat sembahyang, maka sembahyanglah. Wal ardu laka masjid. Dan sekarang ni semua atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah masjid. Orang yang mendirikan, yang membina Kaabah di Mekah, nama dia Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Dan orang yang membina Masjidil Aqsa iaitu Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dua-dua dia bina je di Masjidil Haram, kemudian tikah 40 tahun, kemudian dia bina Masjidil Aqsa. Jadi sama-sama kita ambil pedoman ini di hadis ini, iaitu 40 hadis cara tentang Palestin. Cara tentang Palestin, insya-Allah lepas je baca ni saya akan baca satu-satu insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.